Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab 125. Bab 125 selepas daripada tajuk berlapang dada sesama manusia. Pada pagi ini kita ubah kepada bab yang berikutnya, iaitu bab at-tabassum. Tabassum ataupun ibtisam, senyum. At-tabassum ataupun ibtisam dengan maksud senyuman. Kita tengok hadis yang pertama. An Qais qal sami'tu Jarir yaqul ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. Fatala'a Jarir. Daripada Qais, beliau berkata, aku mendengar Jarir radhiyallahu an berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ani, melihat kepadaku. Nabi tengok dia, mundu, sejak daripada aslam tu, aku memeluk Islam, illa, melainkan tabassama fi wajhi, melainkan baginda senyum kepadaku. Illa tabassama, melainkan dia senyum kepadaku. Itu kata Jarir bin Abdullah. Dia kata tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadaku sejak aku memeluk Islam, melainkan baginda akan senyum kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul daripada pintu ini rajulun, seorang lelaki yang paling baik, yang bertuah, pada wajahnya terdapat sentuhan malaikat. Lalu lelaki yang muncul itu ialah Jarir radhiyallahu an. Itu hadis yang pertama. Okey? Kita tengok pula hadis yang kedua, 251. Ada dua hadis saja. Bab ni bab senyum, berikutnya bab ketawa. Tapi kita tengok dulu pagi ni bab senyum. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, kata beliau, ma raaitu Rasulullah dahikan qat hatta ara minhu lahawatih, innama kana yatabassam sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibu kita, ibu orang-orang yang beriman, kata Aisyah, ma raaitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan, ketawa, qat, sehingga nampak anak tekak baginda. Artinya dia kata dia tak pernah lihat Nabi ketawa dengan kuat. Yang dia lihat Nabi SAW hanya sekadar senyum.
Tapi ada tak riwayat yang cerita Nabi ketawa? Adalah. Sebab lepas daripada bab ini 125 ni bab senyum, 126 bab ketawa. Tapi apa maksud Aisyah kata innama kana yatabassam? Adalah sesungguhnya Nabi ni dia yatabassam, dia senyum, dia tak gelak. Kemudian kita akan tengok sambungan bawah ni dalam huraian nanti. Baik, sekarang kita pergi kepada perbincangan berhubung dengan senyum. Senyum ni sunnah, kan? Dalam hadis yang lain tuan-tuan, kalau kita tengok yang diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, memang Nabi suruh kita banyakkan senyum. Innakum la tas'auna an-nas bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Sesungguhnya kamu tidak boleh menarik dan menyentuh hati manusia dengan harta kamu. Nabi kata la tas'aunan nas bi amwalikum. Kamu tak akan boleh mencuri, mengambil, menyentuh hati manusia ni dengan harta kamu. Apa yang boleh menyentuh dan menarik, mengikat hati manusia ini? Bastul wajh, wajah yang tersenyum dan perangai yang elok. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain. Dia kata apa? Dia kata, Nabi kata, kamu tak boleh tarik manusia mari minat kepada kamu ni dengan harta. Tapi kamu boleh tarik untuk mendapatkan perhatian dan juga hati mereka ini dengan senyum. Kita boleh fahamlah. Maksudnya manusia ni, walaupun kita mungkin tak mengeluarkan duit untuk nak belanja dia ataupun kita nak menyenangkan dia, tapi kadang-kadang dengan perangai yang baik dia sudah tertarik dan sudah suka dengan kita. Kan? Sila hari bulan dia pula buat keluar duit bagi kita. Itu yang kata kuasa wajah yang apa? Manusia ni bila dia buat baik atau dia menunjukkan, orang tengok dia pun dia tersenyum, cakap pun manis, tutur kata dia tersusun, perangai dia tertib, orang akan seronok dan orang akan rasa senang, tenang dengan dia. Kadang-kadang mungkin kita tak berkeluar duit pun, kita tak belanja, kita pun tak ada duit nak belanja dia, nak bagi duit dekat dia, nak huluk 10-2 mungkin kita tak pernah buat, kita pun kedekut, kan? Kita pun jenis berkira, kan? Duit pun payah kita nak buat keluar, nak bagi ni. Tapi bila kita senyum, dia tengok kita, dia senyum, sembang pun elok, kita pun jumpa di kedai makan, barangkali kita kata tak apa saya bayar. Tapi kalau buat muka, saya tak tahulah, buat muka keras, buat muka cengeng, buat muka menyombong, kan? Orang pun naik cemut, naik meluat. Mungkin ada lah awal-awal tu nak belanja, tapi buat dom, teguk pun tak mau, biar pergi kat dia, kan? Kita pun buat, tak heran. Manusia ni tabiatnya dia akan tertarik dengan perangai dan kelakuan. Bahayanya apa? Hak ni juga yang kadang-kadang memperdaya kita. Dia buat mai buat lembut leher, dia buat mai buat baik kita pun terpedaya dan tertipu. Kan? Dia buat mulut manis, dia buat senyum, kan? Ini berhati-hatilah. Tapi Nabi bagi tahu, manusia ni dia akan tertarik. Ini Nabi bagi tahu, dia akan tertarik, cenderung kepada kamu, seronok dan menyukai apa yang kamu cakap dan kamu buat itu adalah dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok orang berniaga semua muka manis, cakap elok, apa khabar, kita pun sayang ke? Tak ada lagi orang-orang manis.
Anda buat apa? Aku dah jual barang ni. Nak beli? Cengih pelik kan. Kita pun mula nak beli tak jadi. Kan? Tak rugi. Bahkan senyum ni tak buat keluar modal pun. Dia tak hari ni rugi 300 buat senyum. Tak ada. Senyum ni benda sunnah. Tapi bertempat lah. Duduk senyum tak ketahuan hala sekali kacau. Tak apa, sekali kita tengok. Baik. Okey. Sebab itu kata Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Dia sebut apa? Abdullah ibnul Mubarak kata, yang dikatakan wajah yang berseri itu ialah, yang dikatakan akhlak yang mulia itu ialah, ni Abdullah ibnul Mubarak, tabi'in. Dia kata apa? Dia kata yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia, yang baik, ada 3. Abdullah ibnul Mubarak. Yang tuan-tuan duk dengar apa? Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak tu nama dia Abdullah bin Al-Mubarak. Dia kata apa? Dia kata akhlak yang baik ada 3. Talaqatul wajh. Nombor 1, muka senyum. Orang muka senyum ni perangai dia elok. Muka dia senyum. Wa badlul ma'ruf, suruh orang buat baik. Wa kafful adha, dan dia kafful adha artinya dia tak buat orang. Siapa yang ada 3 ni, Abdullah ibn Mubarak kata dia telah memenuhi husnul khuluq. So pertama, senyum. Yang kedua, suruh orang buat baik. Beritahu orang yang ni benda baik, sembahyang sunat, cerita ke orang. Al-amru bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Yang ketiga, kaful adha, tangan dia tak ringan. Bukan jenis kaki pukul, bukan jenis kaki bergaduh, bukan jenis kaki berdengki. Kata Abdullah ibn Mubarak, dia ni perangai dia bagus. Tuan-tuan nak tengok bagus tak bagus, tuan-tuan tengok 3. Pertama, dia tu orang yang suka senyum, muka dia manis. Yang kedua, dia suka suruh orang buat baik, peringat orang benda baik. Kadang-kadang dia duk hantar mesej, peringat hari ni zikir, doa. Semalam dia pergi kuliah zikir, dia hantar ke orang ni, hampir cari buku ni bagus. Dia orang bagus macam tu. Dia peringat benda-benda yang, dia berkongsi, share benda-benda yang baik. Doa, zikir. Semalam dia kata ni, kelebihan zikir subhanallah ni, hang baca ni. Kan? Bukan dia dapat apa pun, tapi dia rasa nak peringat, dia rasa nak kongsi benda tu. Kan? Silap hari bulan dia pergi beli pula 1-2 buku, dia kata aku hadiah kat hang buku ni. Buku ni bagus. Ajak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Dia cerita kat kita kelebihan apa semua, hang baca, hang amal. Aku nak hadiah kat hang. Dia ni bagus. Nampak? Dia kongsi apa yang dia dapat, ilmu dia, maklumat dia dapat. Dia seronok nak amal benda tu, dia pun pergi share supaya orang lain ni sahih ni. Dia kata yang hang duk amal tu baik hang amal, baca yang ni, yang Nabi SAW suruh. Kemudian dia ni jenis tak cepat tangan, tak ringan tangan, dalam erti kata tak suka apa dia ni, apa pukul orang dan sebagainya ni. Kata Abdullah ibn Mubarak, dia ni perangai bagus. Itu kan. Baik. Kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, senyum dengan gelak ni kena ada dekat kita. Siapa yang jarang senyum, jarang gelak ni, kena muhasabah. Senyum dengan gelak ni kena ada. Tak tahulah, tapi kita setakat duduk berdamping atau duduk tengok para ulama ni, duduk tengok para ulama ni, gelaklah juga. Kadang-kadang kita tengok ada video-video orang tanya soalan pelik-pelik, dia gelaklah juga kan, senyum juga. Macam kita duk selalu sebut, bila kuat agama, dia taklah semesti serius 24 jam. Pasal apa aku tengok hang tak pernah senyum? Hang nak senyum apa? Aku duk fikir neraka. Kita dengar pun naik jadi kan. Apa maksud? Orang kalau dia rajin, kuat agama pun, ulama, hatta Nabi, sahabat senyum.
Kan banyak dalam hadis-hadis, bila mai soalan yang pelik-pelik, orang tanya Nabi, Nabi gelak. Kan? Contoh, mai satu orang dalam hadis Bukhari yang selalu kita dengar. Dia kata, Rasulullah, musnah dah aku. Awak pasal apa? Aku bersetubuh dengan bini aku di siang hari bulan Ramadan. Nabi kata, pi merdekakan hamba. Aku tak ada. Apa hamba? Bagi makan fakir miskin. Aku tak ada apa nak bagi makan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Aku tak larat, aku tak mampu. Yang sebulan pun tak langgar lah, tambah 2 bulan. Nabi kata, ambil ni. Nabi ambil buah kurma. Ambil ni. Pergi bagi orang miskin makan. Siapa dia lagi miskin daripada aku dalam Madinah ni? Dia kata, Nabi kata, ambil buah kurma ni, pergi bagi orang miskin makan. Dia kata, Rasulullah, siapa lagi miskin? Aku tak tahu lah. Yang aku tahu, kalau sebut orang miskin akulah. Nabi tergelak. Nabi kata, kan? Sebab itu kita baca dalam hadis Bukhari, ada satu orang nama Nuaiman. Nanti bila-bila kita baca riwayat hidup dia. Nuaiman, lelaki yang suka bagi Nabi gelak. Kelaku dia ni katun, keloloh, cemekak pun semua ada lah. Nuaiman, dia ni kaki minum. Kaki minum. Bukan yang tuan-tuan baca dalam hadis yang apa? Tiap-tiap kali orang tangkap dia buat mai. Minum, kaki botol. Kalau dalam bahasa kita, di kalangan sahabat Nabi ni, Nuaiman ni dia minum. Lepas tu orang pukul dah. Orang pukul dah. Pukul lah pasal dia minum. Sebahagian lagi maki dia. Apa hang ni tak guna apa semua. Nabi kata jangan. Pukul itu sebab dia minum arak. Tapi Nabi kata jangan maki dia. Kerana dia sayang Allah dan Rasul. Sebab dia memang suka menghiburkan Nabi. Bila dia main, Nabi akan tergelak. Maksudnya nak bagi tahu dalam hidup kita ni, adalah orang yang jenis kelaku apa? Pelawak ni ada. Adalah manusia ni. Nabi pun ada kawan-kawan yang jenis melawak kasar pun ada. Dan bila kita tengok tuan-tuan, Nabi dia dengan sahabat dia melawak apa? Kalau tuan-tuan bisa biasa membaca, Nabi dengan sahabat ni melawak kasar. Lawak balin biji tembikai. Bitikh. Nabi dengan sahabat ni lawan 7 bitikh. Tu apa biji tembikai ke apa tu, lawan duk balin. Main. Tapi dalam hadis tu kata, mereka ketika berperang adalah lelaki yang sebenar. Artinya adalah ketika Nabi dengan sahabat melawak, hang baling ku baling hang, betul je. Tapi ketika bahagian-bahagian yang serius, tegas, pasal tu Nabi melawak dengan isteri dia melawak. Kan? Ini dia pernah Nabi melawak dengan isteri dia, tahu dia? Nabi pernah sapu madu di muka Saudah. Nak ambil. Melawak. Artinya bila kita dengar kehidupan Nabi, kehidupan manusia biasa. Ada ketika dia nak melawak, ada ketika dia naik angin, ada ketika dia marah, ada ketika dia senyum. Kan? Ini kita, suami saya Ustaz, lepas-lepas dia duk ikut kuliah, dia tak pernah senyum. Dia tengok rancangan Maharaja Lawak pun dia teriak. Pasal apa? Tak tahu. Dia fikir dosa dia. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketawa yang sedikit dan senyum hendaklah kita lakukan. Kena ada. Dalam hidup kita kena ada. Dalam Quran Allah kata, dia yang menjadikan kamu ketawa dan dia yang menjadikan kamu menangis. Kan? Pasal itu manusia ni hidup dia kena ada. Baik. Tapi kadang-kadang orang yang tak ketawa, tak menangis sangat ni, barangkali boleh jadi dia memang nak kawal diri dia. Kan? Nak jaga. Tapi kalau benda-benda yang harta Nabi pun dia bergurau juga lah kan. Tak apalah. Tapi kena ada lah kan. Baik. Kemudian kita tengok, tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang boleh kita ambil faedah lagi.
Okey. Kita tengok sambungan yang bawah tu. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan 'urifa fi wajhihi faqalat ya Rasulullah inna an-nas idza ra'au al-ghaim farihu raja'a an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu 'urifat fi wajhika al-karahah. Ini salah satu daripada perangai Nabi. Aisyah cerita, Nabi ni apabila dia tengok awan mendung, dia tengok awan langit kelam, dia akan susah hati. Muka dia akan nampak kata dia tak suka. Bukan tak suka dalam arti kata dia benci, dia risau. Pasal orang ni bila risau kita boleh tengok muka dia. Muka susah hati, muka tengah duk bimbang, muka tengah duk risau, muka tengah takut, kita boleh nampak di muka dia. Pasal tu orang ni bila kita tengok muka dia, kita tahu dia ni ada masalah. Aku tengok muka hang ni pasal apa macam duk takut, apa duk susah hati ni. Aisyah kata, manusia innan nas. Manusia ni bila dia tengok awan mendung, seronok. Farihu. Seronok. Pasal apa seronok? Pasal saat lagi akan turun hujan. Mana seronok lah. Arab, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok Arab. Negeri yang tak pernah turun hujan. Pasal itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni dibincangkanlah oleh ulama. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi suruh kita bawa keluar kain baju? Bisa dengar? Nabi kata bila turun hujan, keluar kain baju bagi kena barakah. Hatta lah hadis pun Nabi cerita, bila hujan turun, keluarkan anak-anak kamu pergi main, bagi mereka main hujan, barakah. Pasal tu di kalangan doktor-doktor ni pun bila kita tanya main hujan kot, tak tahu pula kaitan demam dengan hujan ni. Kita yang duk kena hujan ni tak demam pula. Tetapi cek tu, betul tak kaitan main hujan ni dengan demam? Mungkin dia pergi main hujan, dia kena kuman kotor ke apa, tak tahulah. Tapi kita duk kena hujan ni tak demam. Ada pula yang kata hujan awal, hujan lepas-lepas tu tak apa lagi. Pasal hujan awal tu dia turun asid lah apa pula, tak apalah. Tapi Nabi kata pergi bawa keluar main hujan. Ulama-ulama hadis, sebahagiannya dalam saya duk baca tu, dia pun duk kata apa? Dia kata hadis ni praktikal pada negeri-negeri yang jarang turun hujan. Tapi kalau negeri kita yang hujan tak berhenti ni, macam mana? Keluar main hujan, baju pun keluar. Sebab apabila Nabi sebut tu, Nabi duduk di mana? Nabi duduk di negara Arab, di Madinah. Tuan-tuan pergi Madinah 2 minggu, tak jumpa hujan. Siapa yang duduk di Mekah, saya tanya. Pasal tu tuan-tuan tengok bila hujan ni, oh dia punya Arab terkejut. Mekah hujan. Viral satu Malaysia. Pernah orang viral kangak hujan. Hantar video. Kangak hujan. Lepas tu orang share, kangak hujan. Ni, awak yang pelik kan. Mari dulu hujan. Tapi Mekah kadang-kadang tuan-tuan pergi haji kan. Haji dah lama sikit. 2 bulan, 45 hari. Dia kata, hari pi sampai hari balik, titik hujan tak ada. Pasal tu tuan-tuan tengok di negara-negara Arab boleh buat rumah dengan dinding tanah liat. Mau buat di kangak dengan tanah liat, buat hari Khamis, hari Jumaat tak ada rumah tu. Aku lalu kemarin macam ada rumah. Hujan relay habis ya. Tapi di negara Arab dia boleh buat. Dia boleh buat dengan tanah liat. Pasal negeri dia negeri kering, panas, tak ada hujan. Jadi bila Nabi kata hujan turun, pi main. Barakat. Benda susah. Rahmat. Kan? Jadi Aisyah kata, manusia ni bila tengok, oh nak hujan, seronok. Tapi pasal apa aku tengok muka engkau ya Rasulullah, bila kelam ni engkau takut, risau. Tengok hujan ni macam bimbang. Lah kalau nak hujan nampak kat kalut lah. Nu duk berbunga. Orang harum manis kalau boleh tudung pokok dia, tudung pokok dia. Dia pun muka macam Rasulullah takut.
Nak hujan tak hujan, doa ya tak hujan. Aisyah tanya, apa siapa Rasulullah? Artinya apa? Ni poin yang paling besar ni. Sahabat Nabi boleh tahu apa yang Nabi rasa melalui wajah dia. Dan daripada situ boleh jadi hukum. Apa dia maksudnya? Kan tuan-tuan, sunnah ni apa yang Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam mana hangpa tengok aku semayang, tu Nabi kata clear. Satu lagi yang Nabi buat, ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn min sifatin am khalqiyah aw khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, sifatnya dan juga akhlaknya, semua tu sunnah. Sunnah ni apa dia? Perkataan dia, perbuatan dia, benda yang dia setuju, benda yang dia tak setuju, perangai dia, khuluq, khuluq dengan khalq. Khuluq ni apa? Perangai, khalq ni tubuh badan dia, sifat dia. Siapa yang pergi mengaji di Masjid Alwi kemarin ni, mufti dah cerita sikit tentang sifat tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa? Kita baca hadis yang pertama kemarin. Hadis apa? Abu Raja. Kan? Hadis yang pertama hadis Abu Raja daripada Anas bin Malik yang kata Nabi ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tak putih sangat. Dan tentulah tak hitam. Dan rambut uban Nabi ada berapa helai? 20. Bagus tuan-tuan ni, mengaji betul. Ingat 20. Tak lebih daripada 20 helai uban Nabi. Jadi siapa yang jumpa, dia kata semalam duduk makan lagi, dia kata semalam aku jumpa Nabi, mai. Macam mana? Rambut putih. Putih. Kita baru mengaji hadis satu, kita kata yang tu bukan Nabi, yang tu mungkin Tok Wan Hang. Awak, aku bacalah hadis, rambut Nabi uban tak lebih 20. Macam tu kita boleh tahu Nabi ke syaitan. Memang syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh tukar jadi orang lain dan dia mengaku jadi Nabi. Betul tak? Tuan-tuan tak pernah tengok muka kawan tu, tiba-tiba kawan tu mai. Kita tak pernah tengok muka Nabi, tiba-tiba kawan tu mai. Dia kata, saya ni ke? Oh, tengok-tengok dia scam kita, kan? Macam ada satu cerita ke apa kan? Kawan tu main menyamak boleh. Syaitan boleh menyamak, tapi dia nak jadi, syaitan boleh menyamar jadi Nabi, tapi dia tak boleh jadi Nabi yang betul, yang real face tu tak boleh. Tapi syaitan boleh menyamak jadi kita. Contoh, saya tak main pagi ni, dia boleh menyamak main muka macam saya. Contoh, faham tak? Pasal itu Nabi kata, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, dia memang melihat aku. Tapi kena tengok hadis lah. Kena tengok hadis. Barangkali tuan-tuan Allah Ta'ala boleh rezekikan kita. Tuan-tuan duk mengaji Syama'il Muhammadiyah tu, yang dengan mufti tu kan, baca muka Nabi, apa semua sifat Nabi, tuan-tuan akan tengok nanti tubuh badan Nabi, tentang apa dia punya tubuh fizikal Nabi. Barangkali tuan-tuan duk fikir, duk doa, boleh mimpi jumpa Nabi. Mungkin. Pasal Nabi sebut memanglah hadis Bukhari, kemungkinan untuk mimpi jumpa dia tu ada. Cuma tuan-tuan kena trace lah betul tak betul tu Nabi. Pertama kita dah tahu dah, Nabi rambut dia tak ada uban banyak. Nampak? Tu satu contoh. Baik. Tambah lagi. Okey, jadi sahabat boleh tahu. Nabi tak kata lagi, tapi muka dia tu dah nampak tak setuju, artinya benda tu Nabi tak suka. Muka Nabi ni kalau dia tak setuju, boleh nampak. Sahabat boleh nampak muka Nabi berubah, menunjukkan benda tu Nabi tak suka. Itu pentingnya. Sebab itu dalam hadis ni Aisyah tanya pasal apa? Aisyah kata, patut faqala ya Aisyah tu, maka Nabi SAW pun ceritalah sebab apa muka dia tak seronok apabila dia tengok awan ni. Dia kata, ma yu'minni an yakuna fihi adhabun udhiba qaumu birrih wa qad ra'a qaumul adhab minhu faqalu hadha 'aridun mumtiruna. Nabi kata, aku bimbang kalaulah hujan yang akan turun ni hujan yang menjadi
bala kepada umat aku seperti mana hujan yang turun menjadi bala pada umat-umat sebelum ini. Nabi duk risau hujan tu hujan bala. Kita pasal tu tuan-tuan tengok. Awal-awal bila hujan kita baca apa? Allahumma inni antara zikir ketika hujan, Allahumma inni as'aluka sayyiban nafi'a. Yang kedua, mutirna bifadlillah. Turun hujan, mutirna bifadlillah. Hujan turun dengan rahmat Allah. Ya Allah, bagilah hujan yang bermanfaat. Tapi kalau lama sangat, kita kalut. Bila dah turun lama tak berhenti, Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan. Cukup. Dalam bahasa lain, cukup berhenti. Pitang lain pula. Kita tak mau dah. Nampak? So dalam hadis ni Nabi kata apa? Ya Aisyah tu, wahai Aisyah. Nabi SAW sebut, aku bimbang ma yu'minni an yakuna fihi azab. Bimbang boleh jadi hujan yang turun ini azab. Mana kita tahu? Mula-mula kita seronok, lepas tu ayak naik kalut. Kan? Mula kita boleh duduk relax, duduk rehat lagi. Lepas tu bila tengok hujan turun ni, kita mula angkat kerusi, angkat apa semua, dia jadi balak, musibah. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan bab ini, ada beberapa perkara yang Nabi SAW sebut bila kita tengok hujan ni. Nabi kata apa? Yang pertama, boleh jadi ia hujan seperti mana hujan yang menimpa kaum Ad. Kaum Ad. Wa ila adin akhahum Hud. Kan Quran kata wa ila adin akhahum Hud. Kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Kan Allah Ta'ala turunkan hujan balak kepada mereka. Sebab itu Nabi SAW kata Aisyah dalam hadis yang lain, apabila baginda melihat awan mendung gelap, baginda akan meninggalkan apa yang sedang dia lakukan. Kemudian baginda akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung daripada keburukan apa yang akan berlaku. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Nampak? Nabi berhenti kerja dia, Nabi akan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung daripada buruk angin ini, buruk cuaca ini. Nampak? Pertama Nabi bimbang, cuaca yang nak berlaku tu membawa bala. Kan? Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW sebut tentang aku bimbang apa yang akan turun ini, turunnya balak seperti mana yang menimpa kaum Ad. Nampak? Itu apa yang disebut. Kemudian Nabi SAW akan membaca doa untuk memindahkan hujan tadi. Nabi tak ambil lah kain pelekat lambung atas rumah. Yang duk buat kelaku lagu tu kita pun tak tahu. Ambil baju pergi baling atas rumah, hujan tak turun. Ada doa, baca doa. Nampak? Kemudian kalau kita tengok juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga sebut apa? Inilah awan. Awal-awal masa turun tu, kaum Ad kata, nampak? Masa awal-awal turun mai hujan tu, kaum Ad kata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tetapi itulah azab yang akan memusnahkan kamu. Angin yang akan menghancurkan kamu. Dalam hadis Bukhari. Awal-awal tu kaum Ad seronok. Tengok, hujan-hujan. Rahmat-rahmat. Sebenarnya itulah permulaan kepada azab dan juga balak yang Tuhan hantar. Angin yang kuat. Nampak? Sebab itu Nabi bimbang. Nabi kata boleh jadi ni kaum Ad, boleh jadi apa yang akan berlaku ni macam yang jadi pada kaum Ad. Nampak? Sebab itu Nabi bimbang dan takut. Macam mana Aisyah tahu? Tengok pada wajah Nabi. Menunjukkan apa? Wajah Nabi ni kebiasaannya tenang. Tapi kalau lelaki kita 24 jam muka memang masalah ya. Tiba-tiba dia senyum. Abang, awak yang pelik hari ni senyum ni. Kalau dia senyum pelik. Ada apa-apa awak senyum pelik Tapi Nabi ni muka dia senyum, senantiasa senyum. Jarir kata, aku duk tengok sejak daripada aku masuk Islam, duk tak senyum ya. Artinya tenang. Artinya bila berubah, orang boleh perasan.
Dia dua ya. Satu, muka tu masalah. Tiba-tiba dia nampak tenang. Orang katanya. Aku tidak ada tengok hang serabai, masam, pelik. Tiba-tiba hari ni aku tengok turun kereta senyum. Kena ikut. Alhamdulillah. Ui. Alhamdulillah. Kena buat satu. Alhamdulillah. Sebelum ni tak kena tu yang aku muka masam. Hari ni kena. Tuhan nak bagi kena juga sekali. Tu dia. Tuhan nak bagi kena juga sekali tu. Kira aku syukur lah. Aku panggil hang main makan ni. Hang order apa nak order? Kita. Tiba-tiba kawan tu dia muka dia senyum, tenang. Hari tu muka dia berubah. Orang akan perasan. Awak ada masalah apa? Hang tahu mana? Hang tahu mana? Tidak, hang mana muka macam ni, tenang, senyum, happy lah. Tiba-tiba aku tengok daripada tadi sengak, masam, mesti ada masalah. Nabi kebiasaannya senyum dan tenang. Lepas itu bila orang tengok Nabi, orang yang ada masalah pun jadi tenang. Lepas itu kita tuan-tuan nak bagi dapat pahala ni, biar orang tengok kita, orang seronok. Kawan tu seronok, jumpa-jumpa kita, terus tak seronok. Yang ni balak. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.